Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Saudara-saudari yang dikasihi sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita banyak bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sebagai sambung pengajian terjemuh Al-Quranul Karim daripada surah-surah yang sudah pun kita belajar 13 juzuk. Hari ini setelah kita berhenti lebih kurang hampir 2 bulan setengah, termasuknya bulan Ramadan tahun 1441 Hijrah pada baru ni. Jadi alhamdulillah hari ini hari Sabtu, tanggal 21 bulan Syawal tahun 1441 Hijrah. Alhamdulillah hari ini kita mula masuk di dalam suratul Hijr sebagai pendahuluan, dan mudah-mudahan insya-Allah kita akan berterus belajar sampai habis sebuah Quran insya-Allah. Lepas tu kita cuba agak katanya hari ni Pak berapa hari ni Pak 13 bulan ni tahun 2020 mula kita belajar juzuk yang ke-14. Juzuk yang ke-14. Lepas tu nak boleh habis Quran ni wallahu alam, boleh jadi saya mati dulu kali. Lepas tu boleh jadi beberapa orang dalam masjid kita ni mati. Sebab kita tak ada harap kata nak baca cepat dak. Bukan nak terjemuh sudah. Nah, kita nak ambil isi yang ada di dalam Quran sekadar bukan tafsir saja. Bukan tafsir. Nah, tapi sekadar apa yang dibaca, insya-Allah Allah Taala akan beri kebaikan kepada kita untuk kita memahami Quran. Sekurang-kurangnya sebuah Quran hak kita duk baca sokmo, kita tahu makna dia, isi kandungan yang ada di dalamnya. Nah, jadi sebagai tak mepanjangkan masa, hari ini kita masuk di dalam muqaddimah suratul Hijr yang ada di dalam tafsir pimpinan Ar-Rahman ke arah kepada pengertian Al-Quran oleh Syekh Abdullah bin Muhammad Basmih. Muqaddimah surah Al-Hijr. Surah ini diturunkan di Makkah, mengandungi 99 ayat. Dinamakan suratul Hijr, iaitu perihal penduduk Al-Hijr, satu tempat yang maju pada zaman dahulu yang diduduki oleh kaum Nabi Syuaib. Kerana peristiwa mengenai kaum Thamud, Thamud Nabi Saleh. Penduduk tempat itu ada disebutkan pada ayat-ayat 80 sampai 84. Walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Ni tu ayat. Sebab itulah nama surah ni nama suratul Hijr, iaitu kumpulan Al-Hijr pada zaman dahulu mendusta, maknanya tak percaya kepada para rasul. Intisari kandungannya rekah 99 ayat ni nama ada gapo gatik menegaskan tentang kebenaran Al-Quran dan balasan buruk yang akan menimpa orang-orang kufur ingkar. Pada saat itu mereka menyesal dan merasa ingin kalaulah mereka semasa di dunia dahulu tunduk taat dan menjadi orang-orang Islam. Ini orang-orang kafir ni di akhirat sikit lagi. Bukan akhirat saja dak. Lepas dah mati tu nak hidup semula, nak jadi orang Islam. Sebab tu kita duduk dalam Islam dah ni kena berasa mujur, berasa syukur banyak kepada Allah. Allah jadikan kita sebagai orang Islam. Orang kafir semua tiap-tiap orang nak jadi orang Islam belaka. Nah, apatah lagi apabila bakit di akhirat. Menerangkan tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan Allah pada kejadian langit dan bumi serta segala isinya
dan bahawa tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi Allah jua perbendaharaannya. Gedong rezeki ni duduk di Allah. Allah nak wi kepada siapa maka Allah wi. Dia tak wi kepada siapa maka dia tak wi. Usahalah setakat mana pun duduk di Allah lah. Dan bahawa Allah tidak menurunkannya melainkan dengan menurut qadar dan masa yang tertentu. Alhamdulillah ni kita yakin bahawa Allah dia kuasa menerangkan kisah kejadian manusia, kedurhakaan iblis yang angkuh takabur, dan pertentangan di antara kebaikan dan kejahatan yang terus menerus berlaku sehingga berakhirnya dunia ini. Ini kita pun yakin dah baik jahat duduk belomo semua. Gitulah, kadang-kadang kita tengok jahat banyak tapi kita yakin bahawa kebaikan pun memang banyak. Nah, siapa ke akhir dunia? Sebab tu orang-orang duk tanya, bila lah nak habis benda mungkar, benda jahat? Dia tak habis benda ni. Sebab tu janji si ada manusia, ada hak baik, ada hak tak baik. Nah, lepas tu bila sampai akhir dunia, apa lagi? Kemudian balasan kebaikan dan kejahatan itu pada hari kiamat. Nah, untuk memberi kesedaran dan keinsafan. Allah Ta'ala menerangkan setakat mana buruknya bala bencana dan azab seksa yang telah menimpa kaum-kaum yang kufur, durhaka dan tenggelam di dalam maksiat pada masa yang lalu. Dalam hal ini diceritakan secara khusus perihal kaum Nabi Lut. Ini tu heraya panjang juga. Puak-puak ada main jatuh sama jatuh dulu. Masya Allah. Dan zaman-zaman lah ni penuh. Boleh katakan seluruh dunia. Orang duk berzina, duk lewat, duk sihak dan sebagainya. Main tino sama tino, jatuh sama jatuh. Kadang-kadang manusia main dengan menateh. Duk jimuk, duk setubuh dengan menateh. Dalam surah ni perihal Nabi Lut, perihal kaum Nabi Lut. Perihal kaum dia. Nabi Lut, penduduk kampung Aikah nama dia, di negeri Madian, serta penduduk Al-Hijr, iaitunya kaum Thamud, kaum Nabi Saleh. Teruk keadaan yang tak dengar perintah Nabi. Oleh kerana pada suatu masa dalam zaman Nabi, orang-orang Islam di Madinah, ni kelik kepada Nabi Muhammad pula. Orang Islam di Madinah tidak senang hati melihat barang-barang dagangan yang banyak dibawa dari luar oleh orang-orang kafir di situ. Maka turunlah firman Allah Ta'ala ayat 88 dan ayat-ayat yang berikutnya. Ni cerita ya rekah gapo ada dalam suratul Hijr. Masa di Madinah pada dahulu, iaitunya yang ditujukan kepada Nabi Muhammad SAW, tetapi bertujuan mengajar umatnya. Iaitu apa? Allah rayak kepada Nabi. Apa? Allahumma salli ala Muhammad. Jangan kamu duk perhati sangat kepada habuai dunia. Walaqad khalaqnas samawati wal arda wama bainahuma illa bil haqq wama tak mari dah. Tak apalah. Tetapi bertujuan mengajak umat dia. Royak kepada Nabi itu jelah dah royak kepada umat. Supaya janganlah mereka terharap-harap dan menaruh hati semata-mata kepada harta kekayaan seperti yang ada pada orang-orang kafir itu. Supaya kita lah ni pun lagu tu semua nak kepada kaya, seni, boleh katakan belaka. Tiap-tiap orang, tak ada orang nak miskin, nak duduk papa, duduk susah. Tapi kita kena ingat katanya, kadang-kadang kita duduk pasal ini ni molek dah. Boleh makan, boleh amal ibadat, takut-takut kan? Dia kita jadi kaya, boleh jadi tangga sejik pun tak jijak. Tu. Boleh jadi ngaji-ngaji pun tak dah.
Kita kena syukur, kena wang di semua kepada Allah Taala. Oh, mojo Allah Taala wi kepada kita lagi ni. Nah, ayat kepada Nabi ni beberapa ayat dekat-dekat hujung dalam surah Al-Hijr. Alhamdulillah. Nah. Lepas tu soal lagi, kerana Allah Taala apa? Mengernyukan kepada umat Islam kitab suci Al-Quranul Karim yang lebih besar daripada segala jenis harta, kekayaan dan kesenangan. Ini kita kena berasa syukur banyak. Sebab Quran dek tangan kita, tu hewi kepada kita melalui apa? Nabi Muhammad pada zaman dahulu, sahabat tabi'in sampai ke kita hari ni, masya-Allah. Quran mudah untuk kita nak ngaji. Gitulah. Oleh itu hendaklah orang-orang Islam menurut ajaran Al-Quran dengan sepenuhnya supaya mereka dapat menikmati kesenangan dan kebahagiaan yang sebenar-benarnya. Bukan sahaja di dunia, bahkan juga di akhirat kelak. Kita nak masuk syurga dengan Quran ni. Kita kena tok lagi tu. Aku nak masuk syurga dengan Quran. Quran lah akan beri syafaat kepada aku. Aku duk baca tiap-tiap hari nak minta wi Allah Taala wi kedebanya Quran boleh syafaat, boleh tolak kita masuk dalam syurga. Nak kira amalan kita tak ada belah mana. Tak apalah, kita mengaku katanya kita tak ada banyak sangat amalan, tapi dengan Quran inilah Allah Taala akan beri kebaikan. Setelah itu Allah Taala menerangkan nikmatnya yang besar itu yang diberikan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya, iaitu 7 ayat. 7 ayat ke apa tu ya? Walaqad atainaka sab'an minal mathani wal Qur'anil azim. Ini tu ayat akhir suratul Hijr, iaitu suratul Fatihah. Kalau kita nak baca hari-hari ni, dia panggil as-sab'ul mathani. 7 ayat yang diulang-ulang. Kita baca Fatihah ni dalam semaya dan luar semaya. Alhamdulillah, inilah surah yang agung. Nah, walaupun turun di Mekah. Tapi letak dalam Quran surah yang pertama. Dalam bilangan 114 surah di dalam Quran. Nah, apa lagi yang menjadi intisari Al-Quran? Ruam Quran semua tu duduk dalam suratul Fatihah. Ni duduk di siapa tafsir royak kerongsang Quran semua tu duduk dalam Fatihah. Ulama-ulama mari duk royak duk kaji, baca kok tu baca kok ni, yang diulang-ulang bacaannya di dalam sembahyang serta diberikan Al-Quran seluruhnya yang amat besar kemuliaan dan faedahnya sebagai panduan hidup, dan dijamin pula pemeliharaannya dari sebarang perubahan selama-lamanya. Ni Quran yang Tuhan janji. Hak ni duduk di awal surah Al-Hijr pula, iaitunya inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Ni Tuhan janji yin-yan dah raprakan, sesungguhnya kamilah yang menurunkan az-zikr. Az-zikr maknanya Al-Quran. Wa inna lahu lahafizun, dan kamilah yang menjaganya. Jaga sini arti jaga daripada tangan manusia yang usaha nak buat jadi punuh Quran, sama ada tafsirnya, ayatnya, tulisannya, sebarannya. InsyaAllah ada orang tahu, ada manusia atas muka bumi ni tahu ayat-ayat Quran yang diubah, yang dikhianat. Apatah lagi orang-orang kafir yang hak pasal berdeki dengan orang Islam, tak biasa berhenti daripada nak khianat Islam, nak khianat Quran, nak khianat hadis, nak khianat ajaran Islam, nak khianat umat Islam. Ni orang kafir hak pasal berdeki tu nah. Orang kafir hak mai ini belana, tak ada gapo. Tapi orang hak dendam terhadap Islam ni, dia ada semua tu, Tuhan takdir puak-puak dia ada semua atas muka dunia. Tak berhenti-berhenti. Akhir dalam 45 baris lagi ni, lalu diperintahkan supaya baginda menyampaikan secara berterus terang apa yang diperintahkan kepadanya, dan janganlah ia menghiraukan bantahan dan tentangan kaum kafir musyrik
yang tidak putus-putus menyekat dan menghalangnya. Alhamdulillah. Nah, Nabi pun sudah buat dah. Kita orang Islam pun lagu tu. Gapo hak kena rahsia, bukan rahsia sangat. Mana pasal hak pasal kohogi dakwah kecek, hak pasal senyap-senyap. Hak senyap-senyap. Hak pasal kena kecek terus-terang. Kena royak terus-terang. Terus-terang. Ya ada, bukan katanya semua ajaran Islam walaupun di zaman lah ni pun ada juga kena hak pasal rahsia, kena rahsia. Hak kena senyap-senyap. Hak pasal terbuka. Bukan serupa belakang, serupa dengan manusia lah. Kita nak dakwah orang. Kadang-kadang orang ni tak ada perlu kena kecek atau weti besar, kecek sore-sore. Kecek peribadi. Royak popeh, insya-Allah dia boleh baiki. Tapi setengah-setengah orang bukan pasal kecek sore-sore, tak kena kecek ramai-ramai barulah dia dengar. Kita pun kerencai ke dia. Nak kecek pasal peribadi, takut singgung, takut punuh perasaan. Ya ada belakang. Gitulah dalam keadaan hidup orang Islam ni dak. Bagi menghapuskan perasaan duka cita yang dialami oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebabkan gangguan musuh-musuh Islam, Allah Taala perintahkan baginda supaya ia sentiasa merayu kepadanya. Masya-Allah. Nabi kalau kita tanya, Nabi sedih tak? Oh. Nabi ni lebih sedih pada kita lagi. Kita duk kelumcai, duk bosan, duk gotu kan ni. Nabi lebih pada tu lagi. Orang nak bunuh dia. Orang nak buat benda tak baik ke dia. Orang kata boleh kata kata kepada Nabi. Masa dia hidup pun orang kata, orang maki. Zaman lo ni pun orang duk maki kepada Nabi lagi. Apatah lagi masa dia hidup. Tapi Allah Taala pelop cai Nabi. Allah Ta'ala duk kiang-kang Nabi, royak kepada Nabi ke apa? Walaqad na'lamu annaka yadhiqu sadruka bima yaqulun. Sesungguhnya kami maknanya Allah. Kami tahu, hei Muhammad, puca sebab gapo boleh menyebabkan hatimu berasa sepik. Tapi Tuhan jawab. Cuba kita dengar dak. Tuhan katakan Allah Ta'ala perintahkan baginda supaya sentiasa merayu kepadanya dan tetap mengerjakan sembahyang dan amal-amal kebajikan selagi hayat di kandung badan. Tu. Mung amal lah banyak, mung zikir lah banyak, mung apa? Mung ibadat banyak, perapak diri dengan Allah Ta'ala banyak. Ni jalan ni ubat yang mujarab, yang paling molek sekali. Bagi siapa tu? Bagi orang hidup atas muka dunia. Sama ada dia senang hati, dia duka cita, dia kecut hati. Semua. Tak ada kira siapa-siapa. Cara beribadat lah. Beribadat dengan rapat Allah Ta'ala lah. Yang paling molek sekali. Baca Quran, zikir, semaya, doa, sedekah. Yalah dah ni. Benda-benda pasal ni. Tapi buat molek. Baca Quran pun baca molek. Semaya pun semaya molek. Jangan duk semaya bahasa yang hati duk rata su salah. Kalau kecek bahasa kampung tak ada pedah semaya. Tapi kena semaya lah. Saya sebut tu tak ada pedah semaya dengan sebab apa? Apa boleh kita tak khusyuk semaya. Tu semaya lah, semaya molek. Zikir molek. Wah, jadi semua tu jadi berenah belakang. Jadi molek belakang hak kita buat. Bukan mari sejik dah, tapi semaya tak khusyuk juga. Tak lagi. Nah, sebab itulah jadi sungguh kerana Allah jualah yang berkuasa menyelamatkannya dan membalas kejahatan golongan yang ingkar itu. Inilah sebab Tuhan ayat katanya wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Beribadatlah engkau kepada Tuhanmu sehingga apa? Siapa mati. Yang hidup kita terjemuh katanya siapa mung boleh yakin wa amal ibadat siapa kocok habis. Pala-pala gerak gonggang yakin dah. Tu terjemuh tak kena tu. Ya ada juga setengah-setengah orang
Pasal yang ambil ayat ni, duk kira ayat katanya kita mengatik ni kena jadi siapa gila. Mengatik gogan siapa kata khabar diri atau ada warga apa. Yalah dah tu. Hak tu bukan dah. Bukan hak sebenar dah. Duk kita tafsir ayat tak kena, duk kita terjemuh, duk kita hurai tak kena. Sebab itulah kita kena berdasar kepada Allah, Rasul, nak terutama sekali lepas tu sahabat-sahabat, ulama-ulama pakak mari prakop jadi kemah gapo hak kita boleh faham daripada Quran dan hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan insya-Allah kita akan sambung daripada ayat se-ayat, boleh ada sebab boleh turun ayat banyak di dalam Quran ni. Insya-Allah kita akan baca seterusnya. Wallahu a'lam wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.